Okay, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, kali ini kita akan masuk unit 6 iaitu pembangunan negara bertunjangkan integriti bahagian 1. Okay, kita adalah dalam standard kandungan bidang 6 iaitu jati diri moral, 6.2 integriti demi pembangunan negara. Okay, apakah cadangan nilai dalam unit 6? Kita lihat ada 5. Okay, yang pertama adalah nilai kejujuran, nilai harga diri, nilai toleransi, nilai rasional dan juga nilai patriotism. Okay, untuk standard pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat 6.2.1 menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara. Yang kedua, mengenal pasti cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Dan yang ketiga, memerihalkan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Okay, untuk yang pertama sekali, mari kita lihat apakah konsep integriti dalam pembangunan negara. Okay, yang pertama, asas untuk pembangunan negara adalah integriti dalam diri kita sendiri, integriti keluarga dan juga integriti organisasi. Di mana kesemua integriti ini telah pelajar sebelum ini. Okay, yang kedua, integriti mencerminkan ketamadunan bangsa dan negara. Okay, jadi apakah tanggungjawab individu bagi menerapkan integriti dalam pembangunan negara? Jadi setiap individu perlulah jujur, amanah, mengikut bidang kuasa dan tugasnya secara telus. Telus adalah jujur, ya. Okay, tiada konflik pribadi, berwibawa, accountability serta patuh akan peraturan dan undang-undang. Okay. Seterusnya, apakah contoh integriti pula demi pembangunan negara? Kita ada 3 aspek. Itu dari segi aspek pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Okay, yang pertama, contoh integriti dari segi aspek pentadbiran untuk pembangunan negara ialah merealisasikan dasar anti-rasuah. Anti-rasuah maknanya kita nak banteras rasuah supaya tidak berlaku dalam sistem pentadbiran negara. Okay, yang kedua, contoh integriti dalam pentadbiran adalah menjaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Dan yang ketiga, mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan ataupun jawatan. Okay, dari segi ekonomi pula, contoh integriti yang menunjukkan sikap integriti dalam pembangunan negara adalah menjanakan pendapatan. Menjana pendapatan negara mengikut undang-undang, mengisytiharkan cukai pendapatan secara jujur, tidak menyalahgunakan harta dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Manakala dari aspek sosial pula, contoh integriti ialah tiada pengecualian dalam penguatkuasaan undang-undang. Maknanya undang-undang dikuatkuasakan terhadap semua individu, tidak kira ataupun tiada pengecualian yang diberikan. Yang kedua, mematuhi etika organisasi. Dan akhir sekali, melaksanakan tugas dengan telus dan juga amanah. Seterusnya, bagaimanakah cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti? Kita sebagai rakyat Malaysia, contohnya, untuk memastikan pembangunan negara ni berlandaskan integriti, bagaimanakah tanggungjawab seseorang individu ataupun rakyat Malaysia? Ada kat sini ada 7 cara untuk kita laksanakan tanggungjawab secara integriti. Yang pertama, kita dapat ataupun boleh menjelaskan bayaran cukai. Cukai ada banyak. Cukai pendapatan contohnya. Membayar balik pinjaman, contohnya pinjaman PTPTN ataupun pinjaman kereta dan sebagainya atau pinjaman rumah. Mematuhi piagam pelanggan. Ini melibatkan sesebuah organisasi. Yang keempat, mengelakkan perbuatan memberi dan menerima rasuah. Ini adalah dasar untuk anti-rasuah tadi. Yang kelima, memupuk integriti dalam setiap sektor pekerjaan. Maknanya setiap bidang pekerjaan mestilah ada integriti yang dipupuk dalam setiap bidang pekerjaan.
Okay, yang keenam, mematuhi peraturan dan undang-undang. Dan akhir sekali, kita boleh menyokong kempen pembangunan negara. Okay, seterusnya, kepentingan integriti demi pembangunan negara. Okay, ada 6. Okay, yang pertama, kita lihat integriti ni penting untuk meningkatkan imej negara. Iaitu bila imej negara dapat ditingkatkan, negara akan terkenal di pesada dunia. Terutamanya dari segi sektor pelancongan. Okay, akan berkembang dengan maju. Yang kedua, memartabatkan perusahaan kecil dan sederhana. Di mana perusahaan kecil dan sederhana ni akan dapat diiktiraf di pasaran antarabangsa. Dan dengan ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan kecil dan juga sederhana. Okay, dan yang ketiga, mewujudkan sistem pentadbiran yang telus. Okay, telus maknanya jujur, okay, tiada penyalahgunaan dan sebagainya. Di mana negara akan bebas dari rasuah, pentadbiran akan lebih bersistematik dan dapat meningkatkan kebolehpercayaan dan juga keyakinan rakyat. Okay, yang keempat, okay, kepentingan integriti adalah dapat meyakinkan pelabur asing untuk meneruskan pelaburan, di mana peluang pekerjaan dan perniagaan akan meningkat dan ekonomi negara secara automatiknya akan berkembang dengan pesat. Yang kelima, dapat menegakkan keadilan dalam kalangan rakyat, iaitu dapat mengelakkan berlakunya diskriminasi, pengasingan, atau masyarakat akan menjadi lebih harmoni. Dan akhir sekali, kepentingan integriti adalah melahirkan budaya kerja yang efisien, di mana produktiviti kerja akan meningkat dan menjadi contoh kepada negara lain. Jadi mari kita lihat contoh latihan penggayaan A, iaitu buku teks muka surat 82. Okay, yang pertama, ada 3 situasi pelajar. Okay, dalam setiap situasi, jelaskan nilai universal yang perlu diamalkan. Okay, jadi situasi 1 berkaitan dengan kenaikan harga barang semasa musim perayaan. Okay, hal ini berlaku apabila terdapat segelintir peniaga yang mementingkan keuntungan semata-mata, di mana mereka menaikkan harga barangan tanpa kawalan. Jadi, apakah nilai universal dan jelaskan yang perlu diamalkan dalam situasi ini. Okey, berikut adalah cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okay, pelajar boleh rujuk dan boleh semak jawapan masing-masing sebab latihan ini telah diberikan lebih awal. Okay, di mana kat sini pelajar mesti tahu watak di sini adalah peniaga. Kemudian nilai apa yang patut diamalkan oleh peniaga? Okay, mungkin boleh berikan 2 nilai. Contoh di sini ialah nilai rasional dan nilai kejujuran. Dan setiap satu nilai perlu terangkan. Okay, kena huraikan nilai tersebut. Okay, pelajar boleh rujuk cadangan jawapan ini. Okay, yang kedua, situasi kedua berkaitan pelupusan sisa pepejar, iaitu pembuangan sampah haram yang semakin berleluasa, di mana sikap membuang sampah merata-rata ni menjadi isu dalam usaha menjaga alam sekitar. Jadi setiap individu mainkan peranan dalam menyelesaikan isu ini. Okay, walau bagaimanapun, masih ada pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi kat sini apakah nilai yang patut diamalkan dan kena jelaskan. Okay, berikut adalah cadangan jawapan, di mana watak di sini adalah setiap individu. Okay, berikan 2 nilai dan setiap nilai kena huraikan. Dan akhir sekali, situasi yang ketiga, berkaitan dengan penyakit kuku dan mulut. Yang melibatkan haiwan yang berkuku seperti lembu, kerbau dan biri-biri. Hal ini kerana haiwan yang telah dijangkiti tidak dikuarantin terlebih dahulu dan tidak menerima sebarang suntikan. Jadi penyakit ini amat sukar dikawal, malah wabak ini boleh menyebabkan kerugian besar kepada penternak. Jadi nilai apakah yang patut diamalkan dan apakah watak dalam situasi ini? Jadi jika dilihat kepada cadangan jawapan, wataknya adalah penternak haiwan, nilai adalah nilai rasional dan nilai kerjasama, dan setiap satu nilai pelajar perlu huraikan dia punya nilai. Okay, seterusnya kita lihat latihan untuk unit 6 bahagian 1. Okay, ini adalah soalan struktur bahagian A. Okay, integriti adalah asas pembangunan negara.
Oleh itu, setiap rakyat perlu melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi meningkatkan kemajuan negara. Jadi soalan, kita lihat soalan. Okey, yang pertama dia nak contoh integriti dalam aspek ekonomi. Pelajar boleh rujuk kepada nota yang cikgu telah berikan. Tadi kita lihat contoh integriti dari segi aspek ada 3 ya, pentadbiran, ekonomi dan sosial. Jadi untuk dapatkan jawapan nombor 1, rujuk kepada penerangan cikgu tadi dan ambil yang bahagian ekonomi untuk pelajar nyatakan contoh dan huraian, iaitu untuk dapatkan 2 markah TP1. Okey, nombor 2, soalan dia nak sebagai rakyat Malaysia, bagaimana cara anda melaksanakan tanggungjawab? Yang ni adalah cara melaksanakan tanggungjawab yang berintegriti demi pembangunan negara. Okey, berikan 4 untuk dapatkan 4 markah iaitu TP2. Dan akhir sekali, kepentingan amalan integriti. Okey, dia nak huraikan. Jadi ada 4 markah. Okey, bagi satu kepentingan, huraikan. Dan yang kedua, kepentingan kedua, huraikan. Jadi, cikgu harap pelajar cuba jawab soalan struktur ini dan hantar ke dalam GC. Sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.